Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, tibalah giliran saya kali ini dalam program Bicara Nur Ramadan yang bertemakan 10 malam terakhir, iaitu hijrah diri di bulan Ramadan. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih lagi diberi peluang dan kesempatan untuk berada dalam bulan Ramadan kali ini. Semoga Ramadan yang kita lalui ini akan memberi beberapa lebihan kepada kita untuk berhijrah kepada yang lebih baik. Baiklah, para penonton sekalian, hijrah diri di bulan Ramadan itu yang akan saya perkatakan pada hari ini, ya. Kita sedang berada di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Mari kita sama-sama merenung dan muhasabah diri. Bagaimana Ramadan yang telah kita lalui? Adakah kita rasa gembira menghadapi Ramadan ini atau biasa-biasa saja? Atau tak ada rasa apa, macam biasa, macam hari-hari lain. Jadi sebelum saya menyentuh tentang hijrah di bulan Ramadan ini, mari kita kembali menyorot firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang perintah kewajipan berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi saya ambil perkataan la'allakum tattaqun itu, ya. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Berdasarkan kata kunci takwa ini, maka kita akan berusaha untuk berhijrah ke arah yang lebih baik. Bagaimanakah cara untuk kita berhijrah kepada yang lebih baik? Maka saya ambil dari sudut yang pertama ialah taqarrub ilallah. Ya, taqarrub ilallah iaitu melalui amalan soleh. Amalan soleh, kalau amal itu kita buat satu, tapi kalau perbuatan itu kita sentiasa lakukan dengan keadaan yang istiqamah, maka kita sebut sebagai amalan. Ya. Apakah amalan soleh itu? Maka kita lihat yang pertama ialah dari sudut ibadat. Ibadat yang berkualiti atau yang memberi makna. Maka apakah ibadat itu? Okay, saya senaraikan di sini. Yang pertama ialah kita punya solat. Ya. Solat yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, kita harapkan solat itu lebih bermakna. Kenapa kita lebih bermakna? Kita lebih khusyuk, ya, lebih penuh penghayatan dalam kita menunaikan ibadah salat. Sebab semasa bulan Ramadan ni kita dilatih menunaikan solat yang banyak, ya. Dan dalam bulan Ramadan kita disunatkan menunaikan solat sunat tarawih yang banyak rakaatnya. Ada yang buat 8, ada yang buat 20, ya. Kita dilatih menunaikan solat yang banyak rakaat ini supaya kita boleh berhijrah nanti satu masa selepas ini nanti kita akan biasa melakukan solat sunat yang lain yang boleh menjadikan ibadat kita lebih berkualiti. Contohnya solat sunat ba'diyah, qabliyah. Terutamanya solat waktu malam yang banyak kelebihannya bila kita menunaikannya. Jadi bila solat ibadat solat itu berkualiti, maka dia akan menjadi kita taqarrub ila Allah, ya. Yang kedua, puasa itu sendiri. Puasa dia dalam bulan Ramadan. Puasa yang berkualiti dan membiasakan diri menerapkan pemahaman dan keyakinan tentang perintah Allah dan istiqamah kita melakukannya membawa kita rasa dekat kepada Allah. Rasa dekat itulah yang mendorong kita mengawal setiap tindakan kita setiap hari.
Maka apabila kita mengawal tindakan kita, sudah pasti kita akan menjadi orang-orang yang termasuk tadi mudah-mudahan bertakwa. Orang yang bertakwa. Sebab kita mengawal segala tindakan kita setiap hari. Baik, seterusnya ialah ibadat membaca Al-Quran. Ya. Di dalam bulan Ramadan ini meriah dengan kumpulan-kumpulan tadarus Al-Quran. Kita ada juga tilawah sendiri. Ada yang sibuk menghabiskan 30 juzuk Al-Quran untuk khatam dan sebagainya. Maka dengan latihan yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan ini nanti, akhirnya dapat melatih kita membaca Al-Quran. Paling kurang setiap hari 1 muka surat ataupun 1 helai untuk kita baca. Bukan setakat membaca Al-Quran, kita menghayati perintah Allah dalam itu, kita bertadabbur supaya Al-Quran itu memberi makna dalam kehidupan kita. Seterusnya ialah, saya bawakan di sini ialah sedekah. Ya, bersedekah ataupun infak. Ringankanlah tangan untuk menghulurkan bantuan kepada golongan ataupun orang yang memerlukan. Tidak semestinya dengan wang ringgit. Ya, berinfak ni ada banyak cara, ya, termasuklah ya menggunakan kata-kata yang baik, menyuruh orang berbuat baik. Itu tak payah mengeluarkan wang ringgit dan sebagainya. Jadi ada banyak perkara yang boleh kita jadikan dia sebagai sedekah, ya. Baik, seterusnya tadi saya sebutkan ibadat, seterusnya kita pergi kepada yang kedua ialah cara hidup ataupun lifestyle. Ya, cara hidup kita. Yang pertama saya bawakan di sini adalah aspek kesihatan. Ketika ini ya kita mudah diterkena berbagai-bagai penyakit, ya, berpunca daripada cara hidup kita, terutamanya dari segi makanan. Apa makanan yang kita ambil? Dengan berpuasa yang kita dilatih selama sebulan ini, kita telah dilatih untuk makan sekadarnya. Jadi kena ada disiplin dalam urusan makan dan minum. Sekadar tu ya, kita kalau di dalam bulan Ramadan kita hanya makan 2 kali saja. Pertama kita bersahur, kemudian kita berbuka. Itu sekadar sebenarnya untuk meneruskan hayat kita. Bukan makan banyak-banyak kali. Jadi berhijrahlah kita cara hidup yang lebih sihat supaya kita mudah untuk beribadat. Jadi makan ikut keperluan badan, bukannya ikut nafsu. Ya. Seterusnya ialah cara hidup yang kedua, cara kita berbelanja. Jadi perkara yang begini pun kita perlu hijrahkan. Ya. Berdasarkan latihan kita di dalam bulan Ramadan. Di zaman yang mencabar ni kita ni dihidangkan dengan berbagai-bagai pilihan. Namun madrasah Ramadan ni telah melatih kita untuk mengurus perbelanjaan. Sebab kita mengawal nafsu kita di dalam bulan Ramadan ini, yang nak beli online-nya, nak beli yang ke bazarnya, nak beli persiapan hari raya, nak rasa makan macam-macam. Ya, jadi perkara ini tadi bila kita dapat mengawal nafsu kita, jadi kita mengurus perbelanjaan dengan baik, hasilnya kita dapat mengelakkan pembaziran. Ya, innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tak suka orang yang melampau-lampau. Jadi kita berbelanja mengikut keperluan, ya, bukannya mengikut kehendak. Sebab innal mubazzirina kanu ikhwanus syayatin. Sebab kalau kita membazir itu adalah rakan kepada syaitan. Jadi membeli mengikut keperluan tadi, hasilnya kita ada wang simpanan. Tambah waktu sekarang ni kita punya barang kebanyakannya dah menaik banyak kos untuk makan pun dah meninggi. Jadi bila kita tidak membazir, maka kita adalah wang simpanan tadi. Ya. Seterusnya ialah dari segi cara hidup kita mengenai mengawal mata, mengawal mulut, mengawal telinga dan hati daripada perkara yang sia-sia. Ini juga satu amalan di dalam bulan Ramadan yang perlu dilatih untuk menjadikan kita ini seorang Islam yang betul-betul bertakwa tadi. Ya. Jadi Ramadan ini merupakan bulan latihan bagi
manusia meninggikan atau meningkatkan kualiti iman dan taqwa, iaitu dengan mendisiplinkan panca indera penting yang saya sebutkan tadi. Jadi mulut, yang pertama mulut lah mempunyai peranan dan pengaruh yang besar pada diri seseorang. Jadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah sentiasa mengawal dan menjaga lidahnya daripada membicarakan sesuatu perkara yang mendatangkan dosa. Jadi lidah punya cara yang khusus dalam berpuasa, iaitu sentiasa menjaga daripada membicarakan sesuatu yang sia-sia sepanjang bulan Ramadan. Ya, seperti berdusta, mengumpat, caci maki, fitnah dan sebagainya. Terutama yang kita lihat ketika ini di dalam media sosial. Ada macam-macam perkataan yang kita lihat, yang kita dengar, yang sepertinya tidak berpuasa. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qul ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzaghu bainahum. Dan katakanlah kepada hamba-Ku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang baik. Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Disebutnya lagi, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Katakanlah kepadanya perkataan yang lemah lembut supaya dia menerima peringatan atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada jelas di sini, bila kita dilatih dalam bulan Ramadan, maka kita mengawal tadi lidah, mata dan sebagainya tadi yang telah saya senaraikan, maka dia dapat membentuk sasiah yang baik. Ya. Seterusnya, orang yang beriman yang berpuasa ni tadi, bila dia memahami maksud berpuasa tadi dengan penuh penghayatan, dia tidak akan mencaci maki, ya. Sebab dia akan merosakkan puasa itu sendiri. Sebab disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu man shaumihi illa al-ju' wal 'atash, ya. Apa maksudnya? Berapa ramai daripada orang yang berpuasa tidak ada diperolehi dari puasa itu melainkan lapar dan dahaga saja, ya. Jadi itulah dia, kita kena jaga diri kita supaya kita mendapat kelebihan ataupun fadilat puasa itu sendiri yang boleh membentuk kita, melatih nafsu kita daripada yang negatif kepada yang positif, ya. Seterusnya ialah dari segi cara hidup juga, ataupun saya sebut tadi sebagai lifestyle-nya, ialah melatih jadi manusia sabar dan tabah dalam menghadapi godaan hidup. Jadi hikmah besar ibadat puasa dalam kehidupan manusia ni dapat menahan diri dari makan, minum dan menjauhkan diri daripada melakukan perkara yang boleh membatalkan puasa. Kita mengawal lisan atau percakapan dari membicarakan perkara yang sia-sia. Ini melatih manusia tadi bersabar, ya, tabah hati, ya, menghadapi saat-saat yang paling menggembirakan, iaitu berbuka puasa. Jadi kesabaran dan ketabahan dalam melaksanakan ibadat puasa tadi dapat memperlihatkan ketinggian dan kemantapan iman seseorang. Sabar. Jadi begitulah keadaannya kita bila kita hadapi ujian, kita tahan ya. Kalau orang bagi kerja banyak-banyak pun sabar. Berharap pada Allah supaya dapat diselesaikan dengan baik satu persatu. Ya, sebab apa? As-siyamu nisfu sabr. Ya, puasa itu separuh dari kesabaran. Ya. Jadi dengan sifat sabar ini terbentuklah jiwa yang murni diiringi dengan keikhlasan serta mengharapkan keridhaan Allah dengan sentiasa menjaga ketertiban dan kesempurnaan ibadat puasa. Sebab dalam takwa itu ya kita ada unsur-unsur mengharap dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa-apa degaan, jadi mohonlah dengan Allah Subhanahu wa taala supaya dia memudahkan segala urusan kita. Jadi itulah pengaruh sabar tadi. Ya, dalam ibadat puasa dapat membentuk insan yang sentiasa peka dengan urusan hidup seharian seperti bertanggungjawab, amanah, jujur, disiplin, tawaduk dan sentiasa menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi'il hawa wa yudillaka an sabilillah.
kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan janganlah kamu mengikut hawa nafsu kerana ia nanti akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu adalah yang saya sebut senaraikan tadi, itu cara hidup. Jadi kita menjadikan cara hidup kita ni ad-din. Kita menjadikan Islam sebagai ad-din, ya. Dan yang ketiganya ialah taubat. Ya. Di dalam bulan Ramadan ini, sebenarnya bulan Ramadan ini adalah bulan yang boleh meleburkan dosa kita, dosa-dosa kita yang lalu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang biasa kita dengar, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Ini biasa kita dengar kan. Jadi, siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka Allah ampunkan dosanya yang lalu. Jadi bila kita amati hadis ini, maka jelaslah kepada kita bahawa bulan Ramadan adalah bulan yang bagi peleburan dosa-dosa kita ini. Ya. Jadi inilah peluang kita hendak berhijrah kepada yang lebih baik. Jika ada kesalahan, mari kita perbaiki. Ya. Mohon keampunan kepada Allah. Istighfar banyak-banyak. Ya. Berazam untuk buat yang lebih baik sebagai seorang hamba Allah. Ya. Seterusnya ialah di sinilah hadirnya taat. Ya, daripada mengharapkan kita boleh mendapat taqwa tadi. Disebut dalam surah Al-Furqan, ya, ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullah sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahim. Kecuali orang yang bertaubat dan beriman serta mengerjakan amal yang baik, maka orang-orang itu Allah akan menggantikan kejahatan mereka dengan kebaikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi itu adalah janji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak bertaubat ni mesti ada rukun taubat, ya, memenuhi. Bagaimana cara nak bertaubat? Yang pertama mesti ada niat nak bertaubat. Yang kedua, bila dah ada niat, mesti ada rasa menyesal. Menyesalnya aku dah buat yang tu, yang buat dosa itu, buat dosa ini dan sebagainya, kesilapan itu. Yang ketiga, mesti berazam untuk buat lebih baik, ya, tak mau buat dah benda tu. Dan seterusnya, mohonlah keampunan kepada Allah sekiranya dosa itu dengan Allah. Tetapi kalau dosa dengan manusia, kena mohon keampunan ataupun mohon maaf dengan manusia itu sendiri. Dan seterusnya, yang keempat ialah dengan berdoa. Ya. Doa ni senjata bagi orang yang beriman. Ya, dalam usaha kita mahu berhijrah, kita memerlukan semangat dan kekuatan ke arah itu. Jadi keyakinan kita kepada Allah yang menentukan segala itu mendorongkan kita mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Allah? Ud'uni istajib lakum. Mohonlah kepada aku, ya, nescaya aku perkenan. Jadi mohonlah kepada Allah, merayulah, berbicaralah dengan Allah, dengan pencipta kita tanpa ada halangannya. Ya, ini peluang kepada kita, ya. Jadi kesemuanya tadi itu, ya, merupakan cara untuk kita berhijrah, ya, yang menjadi pemangkin kepada kita untuk berhijrah kepada yang lebih baik. Jadi yang saya sebutkan tadi, yang pertamanya dari segi ibadat yang berkualiti, cara hidupnya kita amalkan cara hidup Islam, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan dosa-dosa yang lalu, dan seterusnya kita mohon doa kepada Allah. Jadi 4 perkara ini mesti ada untuk kita berhijrah, ya, ataupun menjadi pemangkin untuk kita berhijrah. Dan dalam bulan Ramadan ni waktu yang paling sesuai dan baik untuk kita berubah kepada yang lebih baik. Terutamanya pada 10 malam yang terakhir ni, ya. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahawa peluang untuk mengadakan perubahan di bulan Ramadan sangat besar, yakni daripada buruk menjadi baik, ya.
wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berusaha bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama kami, sesungguhnya kami akan memimpin mereka ke jalan kami, dan sesungguhnya pertolongan dan bantuan Allah adalah berserta orang-orang yang berusaha membaiki amalannya. Surah Al-Ankabut ayat 69. Oleh sebab itu, saudara dan saudari sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar, marilah kita berusaha untuk berubah ke arah yang lebih baik. Kalau dah baik, ke lebih baik lagi sempena bulan Ramadan ni, supaya kita tidak mensia-siakan Ramadan yang disediakan oleh Allah kepada kita. Jadi sekadar itu dahulu saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.